Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita meneruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Aqidah At-Tahawiyah. Kitab membincangkan berkaitan dengan akidah Islam kita, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insya-Allah sebelum ni kita dah masuk muka surat 268. Kita dah cerita berkaitan dengan syurga dan neraka itu. Dan kita sambung sikit lagi menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk seterusnya kata-kata Syekh yang berikutnya. Alhamdulillah, diam tak diam menghormati Allah Subhanahu wa taala, kita dah hampir masuk, kita kata bulan Safar. Kita dah masuk bulan Safar dah, katakan. Dah masuk dah bulan Safar belum? Ada jadual ke tarikh situ? Tak ada kan? Ini baru 26 berapa hari lagi? 3 hari lagi. 3 hari lagi untuk kita masuk bulan Safar. Bila masuk bulan Safar ni, rahmati Allah Subhanahu wa taala, sering diingatkan pada kita, jangan ada yang mempercayai bahawa bulan Safar ini adalah bulan, kita kata bulan bala, bulan azab, ataupun bulan, kita kata bulan celaka, ataupun tidak. Sama sekali tidak ada pun dalam Islam istilahnya bulan itu dianggap sebagai bulan yang keji, ataupun bulan yang maknanya bulan yang celaka atau sewaktu dengannya. Sebab masyarakat Melayu ni bukan masyarakat Melayu je, hatta orang Arab dulu pun, mereka sebelum datangnya Islam, menyatakan mereka menganggap bulan Safar ni sebagai bulan yang kita kata bulan tak baik lah, istilahnya kata nak bulan tak baik. Sebab orang Arab bila habis saja bulan Muharram, bulan Safar ni diambil perkataan sifar ni maknanya apa? Kosong. Sifar ni maknanya kosong. Maka ketika itu kaum-kaum puak Quraisy ni, musyrikin Mekah ni, ataupun orang Arab ni keluar daripada bumi Mekah. Sebab mereka akan start perang balik. Perang dengan kabilah, antara kabilah, ada antara puak dengan puak, katakan. Mereka perang. Maka ketika inilah banyaknya, ramainya orang yang mati disebabkan peperangan. Jadi mereka menganggap bulan Safar ni adalah bulan yang kita kata penuh dengan kecelakaan. Menjadi kebetulan pula Nabi start sakit bulan Safar. Sakit yang membawa kepada kematian. Baginda sallallahu alaihi wasallam start mula bulan Safar, katakan. Sebab kita kata Nabi wafat pada tarikh pada bulan Rabiul Awal. Kata mana bulan Safar tu Nabi dah start sakit. Jadi tuan-tuan mati Allah, jadi mereka mengambil kebetulan, katakan, mereka lalu menghukumkan bahawa betul bulan Safar ni bulan celaka, bulan yang tak baik, katakan. Kalau nak buat apa-apa perkara, jangan buat bulan Safar. Ini adalah i'tiqad yang batil. Masyarakat Melayu pun terkena terempias i'tiqad sebegini. Maka dulu adanya masyarakat bila masuk je bulan Safar, dia adanya mandi safar, pergi ke pantai-pantai, kononnya nak menolak bala lah, apalah, katakan. Kalau dulu bulan Safar ni penuh. Kalau kita orang dekat Melaka dulu, ramailah pergi Tanjung Bidara,
Pergi konon-konon nak buang sial tu, buang benda-benda yang boleh kita kata inilah yang merosakkan, kata. Sehingga kenduri kahwin pun tak boleh lakukan pada bulan Safar. Tak. Kalau untuk tu dulu, kalau kita nak nikah bulan Safar je, bulan lain tak boleh, bulan Safar tak boleh, kata kan. Bulan lain, kata kan. Itu semua etikad yang batil, rahmati Allah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala kita sentiasa diberikan kesihatan dan sering mendapat ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketakwaan itulah sebaik-baik bekalan kita. Allah sebut dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Bertakwalah pada Allah. Wattaqun ya ulil, wa tazawwadu, ambillah bekalan. Kerana sebaik-baik bekalan itu ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita nak kuatkan pegangan akidah kita. Kita lihat apa yang disebut oleh Imam Tahawi rahimahullahu taala. Kita dah bincang sebelum ni berkaitan dengan syurga dan neraka. Adalah dua makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya sekali tidak akan binasa dan lenyap. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syurga dan neraka sebelum menjadikan makhluk yang lain, dan dia menjadikan penghuni bagi kedua-duanya. Siapa di kalangan mereka yang masuk ke syurga, maka itu adalah kurniaan daripadanya, dan sesiapa yang di kalangan mereka yang masuk ke neraka, maka itu adalah keadilan daripadanya. Setiap orang yang melakukan amalan berdasarkan peluang yang ada baginya, serta kebaikan dan kejahatan telah ditetapkan terhadap manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni, bahawa syurga Allah Subhanahu wa taala ini telah ditentukan siapa penghuninya. Walau bagaimana sekalipun, rahmati Allah, bukanlah ianya menghalang daripada kita berusaha melakukan ibadah dan akhirnya kita mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana pertamanya, tuan-tuan, kita tidak mengetahui siapakah yang akan masuk syurga, siapakah yang akan masuk neraka. Tak ada siapa yang tahu. Yang itu kunci yang kita kena faham baik-baik. Tidak ada manusia yang boleh menetapkan seseorang itu ataupun dirinya akan masuk syurga, tak ada. Tetapi yakinlah bahawa pertama sekali, jika khabar itu datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita beriman. Nabi beritahu 10 orang yang masuk syurga, dengan Abu Bakarnya, Umarnya, Osmannya, Ali dan seterusnya, 10 orang. Termasuk juga Uqashah bin Mihsan, masuk juga sahabat-sahabat yang lain yang telah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bai'at tahta syajarah, bai'ah di bawah pokok, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga telah beritahu secara umum, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kata-katanya la ilaha illallah, maka orang itu masuk ke syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah, orang itu masuk syurga. Orang Islam pastinya kita akhirnya akan masuk syurga. Banyak maksiat yang mana pun dilakukan, ya, kan, akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga. Untuk dosa yang dilakukan, balik kepada iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, selalu saya sebutkan ayat ni, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik, jika dia mati dalam keadaan syirik. Adapun dosa selain daripada itu, Allah berhak memberikan keampunan. Maka saya katakan tadi, selain daripada dosa syirik, katakan
seorang itu mati Allah Subhanahu wa taala, dosanya balik kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dalam satu ceramah yang saya dengar baru-baru ni daripada seorang syekh daripada Timur Tengah. Dia kata tentang mati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik nas hadis Nabi SAW, walaupun benda ni ada khilaf. Dosa-dosa yang besar selain daripada dosa syirik, nyatakan tidak dimasukkan ke dalam erti kata kufur ataupun kafir bila melakukan perbuatan tersebut. Macam contoh orang berzina, selagi dia tidak menghalalkan zina tu, makanya kita kata dia masih lagi Islam, tapi muznib, maknanya orang itu berdosa. Tapi di sana ada satu ibadah ini, jika ditinggalkan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, katakan kita kata beza ataupun beza di antara orang Islam dengan orang kafir, yang paling ketara tentang mati Allah Subhanahu wa taala ialah salah. Sebab itu ada nas yang ada nas yang mengatakan orang yang meninggalkan salat mati Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja, faqad kafar, dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kata benda tu khilaf ada di sisi ulama, adakah dia kita kata menyebabkan terus keluar daripada Islam jika dia meninggalkan salat dengan sengaja, ataupun perlu ikrar daripada dia mengatakan bahawa salat itu tidak wajib, barulah kita katakan dia telah keluar daripada Islam. Itu pun kita bukan sewenang-wenang boleh menuduh, jangan ada sesiapa yang menuduh, cuma kita boleh kata secara umum. Dan orang yang bila kita cakap secara umum, orang tak boleh pindah kata-kata kita secara khusus pula. Kalau tuan-tuan dengar saya kata siapa tinggal solat telah kufurlah dia, tuan-tuan ambil kata ustaz kata siapa tinggal solat dia kafir ataupun dia telah kufur, dia katakan kamu tinggalkan solat kamu ni kafir, dia kata salah. Siapa yang salah? Orang yang dengar tu salah. Ustaz dah cakap betul dah. Dia kata hukum umum lain, hukum khusus balik kepada mahkamah. Itu selalu saya ingatkan tuan-tuan Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata imam tadi, katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis yang lain, innamal a'malu khawatimuhu, atau kama qala innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu nak tengok last sekali akhir macam mana dia. Kadang-kadang awal ni masya-Allah kufurnya, syiriknya, tapi pada akhirnya bertaubat pada Allah. Hadis Nabi SAW yang lain katakan seseorang itu namanya Allah Subhanahu wa taala, kita kata beramal dengan amal saleh, katakan beramal dengan amal ahli syurga, tinggal sikit lagi nak masuk syurga, tukar ni melakukan kufur, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa niyazbillah min dzalik, lalu cebur masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun la ya'mal 'amala ahli an-nar, dan di sana ada orang yang telah beramal dengan amal ahli neraka, wa laysa bainahu wa bainan nar illa shibr, makna tinggal sejengkal lagi nak dimasuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhir hayat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kata amalan ibadah ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita kata berterusan untuk memastikan kita di akhir hayat kita adalah kekal seperti mana kita berada padanya, iaitu ketika kita mati itu masih lagi kita dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Kita cemburu bila dengar baru-baru ni ada orang mati ketika solat. Baru ni kat masjid mana? Ada satu masjid tu
tekan dekat Bangi ke mana saya tak ingat. Apa yang dimatinya ketika salat menghormati Allah Subhanahu wa taala. Sembuh. Husnul khatimah, zahirnya husnul khatimah. Ada orang mati ketika sujud, meninggal dunia ketika sujud. Saya ingat lagi seorang syekh, dia cerita ni dalam live TV. Orang tanya dia pengalaman dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman mudanya, dia pun cerita. Tuan-tuan. Dia cerita, dia kata aku kat masjid dulu, kat tempat dia, tempat lahir dia. Masa zaman muda-muda dulu, time salat, sebelum salat aku akan ajak orang semua pergi salat. Tapi orang nampak aku lari. Orang nampak dia lari. Tahu dah. Kalau jumpa ni kan, dia kena ajak pergi sembahyang. Nampaknya aku melincong tempat lain. Pada hari itu tak ada orang yang lalu. Yang ada yang lalu hanya seorang yang sedang mabuk. Sedang mabuk, tuan-tuan. Cakap pun mabuk. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mabuk itu ikut maknanya terima dakwah syekh ni tadi untuk pergi salat. Subhanallah. Dalam pada kita kata bermulanya dengan berwuduknya, kemudian masuk dalam masjid. Bila masuk dalam masjid, orang-orang berada kat dalam masjid marah, nak dipukulnya orang yang mabuk itu. Sehingga dekat syekh kata, aku pertahankan dan aku pun kena juga. Tapi bila imam ada, dia katakan, imam cuba leraikan. Akhirnya dia katakan keputusan imam tadi menyatakan bahawa boleh salat tapi duduk belakang. Sebab orang busuk kan, bau arak. Jadi pendekkan cerita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata orang semayang, start semayang, habis salam, tengok yang semayang, yang mabuk, orang mabuk tadi sedang sujud, tak bangun-bangun. Bila diusik, dia tolak sikit dengan mati Allah, tombang dia, katakan, rupanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak tahu tuan-tuan mati Allah kita ni kat mana. Tetapi janji Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Disediakan untuk orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Disediakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Berbanding dengan neraka. Neraka Allah Subhanahu wa taala uiddat lil kafirin. Disediakan neraka itu untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata syekh atau sesiapa di kalangan mereka yang masuk syurga, maka dia adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat masuk syurga tuan-tuan, takkan kita kata istilahnya dapat masuk syurga, tak ada istilah akan masuk neraka balik, tak ada. Tapi kalau masuk ke neraka, selagi dia tidak syirik, selagi dia tidak kufur, pasti akhirnya akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sayukhraju minan nari man kana fi qalbihi dzarrah minal iman. Akan dikeluarkan daripada neraka itu orang yang ada dalam hatinya hanya sebesar zarah iman. Subhanallah. Dosa tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebut tadi kita katakan walaupun menggunung tingginya, banyak macam mana dosanya tadi, kalau Allah Subhanahu wa taala nak ampunkan, Allah ampunkan. Tapi dengan syarat jangan ada syirik. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atani yaumal qiyamah, siapa yang datang kepada aku pada hari kiamat kelak, bi kirabil ardi khatayah, dengan
seisi bumi dosanya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, aku akan datang kepadanya dengan seisi bumi juga pengampunan, selagi mana dia tidak berlaku syirik kepada aku. Jadi tuan-tuan yang kata Allah, beringat selalu supaya Allah melindungi kita daripada melakukan perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula ada bila Syekh kata siapa di kalangan mereka yang masuk syurga maka itu adalah kurniaan daripadanya. Jangan ada orang duk kata mati Allah, aku dapat masuk syurga ni dengan sebab amalan ibadahku. Jangan nyatakan. Tuan-tuan, kita beribadat ni dengan ganjaran tak setimpal. Maknanya apa? Ganjarannya besar, ibadatnya ciput je. Ibadatnya sikit tapi Allah beri ganjaran tu sangat besar. Sebab itu dia sebut dalam kata Syekh ni, kata apa? Sesiapa di kalangan mereka yang masuk syurga maka itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fadl, kurniaan, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Buat satu amalan digandakan sampai 800 ila 700 ila 700 ke 700 pahala. Buat sikit je tapi ganjaran masya-Allah, katakan. Sebab itulah kita kata kurniaan rahmat Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan dosa. Dosa buat satu. Dia yang jadi berganda tu macam mana Ustaz? Kalau satu tu boleh jadi, ada dua sebab berganda. Pertama, dosa itu akan berganda bila kita buat pada tempat yang tempat mulia, masa yang mulia. Contohnya orang buat maksiat dalam masjid, tak sama orang buat maksiat dekat luar masjid. Maka dosanya berganda bila buat dalam masjid. Buat kat Malaysia dengan buat kat tanah haram, dosa di tanah haram lagi berganda berbanding dengan dia buat kat Malaysia. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana dosa itu orang itu boleh berganda-ganda? Dengan sebab satu, apabila diikut oleh orang, kan dosa yang dilakukan. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizru wa wizru man amila biha. Sebut dalam hadis itu. Siapa buat dosa lalu dijadikan ikutan oleh orang lain, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia menanggung dosa. Orang yang ikut tu dosa dah, dia pula berdosa juga kerana orang ikut dia buat. Allah kata dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia, kita kata dia memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang masih lagi buat, maka dia dah mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah ampunkan dosa dia. Itu cara kita katakan bagaimana dosa boleh berganda. Wal'iyazbillah min dzalik. Maka jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita kata dalam kita dah bincang lebih banyak dah berkaitan dengan sifat-sifat neraka, katakan. Setiap orang yang melakukan sifat neraka dah, sifat syurga pun dah sebelum ni, katakan syurga dah, katakan. Syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi. Setiap orang melakukan amalan berdasarkan peluang yang ada baginya serta kebaikan dan kejahatan yang telah ditetapkan terhadap manusia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kata, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami amalan yang mana kami boleh menandingi orang-orang yang kaya. Orang kaya dia banyak duit, dia boleh sedekah, kan? Dia boleh sedekah, dia boleh buat wakaf, dia boleh macam-macam. Kami ni orang miskin, tak ada keamalan yang bila kami buat menyamai apa yang mereka buat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali selesai sembahyang, bacalah tasbih 33 kali.
tahmidnya 33 kali dan takbirnya 33 kali, maka pahalanya menyamai, dia katakan, amalan yang dilakukan oleh orang-orang kaya dengan bersedekah dan sebagainya. Tak lama lepas tu, ya Rasulullah, dia orang pun dah tahu dah apa yang kami buat, mereka pun buat apa yang kami buat. Maka nama Allah Subhanahu wa taala, kita kata zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah kelebihan yang Allah nak berikan pada siapa saja yang dia kehendaki. Maka setiap orang ni dalam hati Allah, dia tak sama. Dia tak sama. Peluang yang dia ada tu, kita kata, tidak menyamai setiap orang tak. Setiap orang takkan sama dia punya peluang. Maka apa peluang yang dia ada, rebut. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah buat kebajikan. Ada orang kaya, ibadah yang wajib itu semua jangan ditinggalkan, semua sama, kita kata mesti kena buat. Tapi yang additional, tambahan, kata, yang tambahan ini tak sama. Even yang fardu tu pun tadi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, salat sama, semua orang semayang, tetapi level tak sama. Ada orang semayang khusyuk 100%, ada yang 90%, ada yang 20%, ada yang tak khusyuk langsung, ada yang betul-betul menepati sunnah, ada kata 90% menepati sunnah Nabi Muhammad. So tidak, salat secara umumnya semua kena salat wajib, nyatakan. Tapi ini additional, tambahan. Bila tambahan ni, tuan-tuan, nyatakan kemampuan masing-masing. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah setakat mana yang kamu mampu. Ada orang mampu nanti Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah dengan duit yang banyak, silakan. Abu Bakar radhiyallahu anhu bersedekah dengan seluruh hartanya, tak ada siapa mampu menandingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Bila ditanyakan, wahai Abu Bakar, macam mana anak? Taraktu, makna aku tinggalkan dia. Aku tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, katakan. Maknanya kita tu nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni tadi anak-anak apa semua, anallah wa ala rasulih, katakan. Serah pada Allah, serah pada Rasulnya, katakan. Kuat keyakinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang boleh menandingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak peliklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, satu-satunya salah seorang sahabat Nabi yang Nabi telah ikrarkan bahawa dia akan dipanggil oleh ke-8 pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua cabang dia. Jadi nanti Allah, ada orang yang kita kata rajin semayang sunat, banyak semayang sunat, alhamdulillah. Ada orang rajin berzikir, baca Qurannya, suka berzikir, suka berselawat, suka baca Quran, rajin baca Quran. Nak cari hari ni orang yang mampu melakukan ibadah keseluruhannya. Dia lah kalau sedekah, dia lah kalau buat ibadah solat ni, dia lah baca Qurannya, dia lah segala-galanya dia. Wallahu a'lam, katakan. Ini nak menandingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, katakan, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah, katakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap orang melakukan amalan berdasarkan peluang yang ada baginya. Sebab itu jangan lepaskan peluang. Jika ada kebajikan yang boleh kita buat, contoh tuan-tuan, dalam salat, kita tahu kelebihan saf yang pertama, maka tuan-tuan mati Allah, jangan tolak orang untuk masuk saf ke depan. Kita masuk dulu. Ini dia tolak orang masuk dulu. Dia tak apa, saya duduk belakang. Itu salah. Fastabiqul khairat. Ada orang pula, tuan-tuan, saya tak nak pergi masjid,
Kenapa tak pergi masjid? Nanti pergi masjid riak ustaz, kata. Salah tu konsep tu. Ada ibadah kita kata memang kita kena zahirkan, tunjukkan. Macam salat fardu memang kena hadir, memang kena pergi ke masjid, katakan. Lebih-lebih lagi lelaki. Tapi jaga hati jangan sampai riak. Sesungguhnya sebab tu kata ulama, orang yang tidak hadir ke masjid itu dengan alasan riak, sesungguhnya dia telah berlaku riak. Para ulama berkata gitu. Dia tak pergi masjid dengan sebab riak, takut riak. Sebenarnya perkataan itulah yang menyebabkan orang individu itu sendiri dah berlaku riak. Waliyazbillah min dzalik. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala katakan, adapun kejahatan pula telah ditetapkan terhadap manusia. Adapun kejahatan mati Allah Subhanahu wa taala memang katakan segala-galanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak mengetahui akan takdir itu kecuali selepas benda itu berlaku. Dan bila kita dah melakukan perbuatan itu, nama Allah, kita tidak boleh menyalahkan takdir. Jangan kita berhujah, kita kata seperti mana bahawa dosa yang kita lakukan itu kita tak berhak mendapatkan dosa, ataupun kejahatan yang maksiat yang kita lakukan kita tidak berhak mendapat dosa kerana benda itu telah ditakdirkan. Perbuatan itu salah ataupun ungkapan itu salah kerana kita sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Dan kita masa melakukan sendiri, kita pun tak tahu itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita sendiri yang memilih untuk melakukan. Padahal ada pilihan, bukan tak ada pilihan. Bila dah berlaku baru kita nak salahkan takdir. Salah, katakan perkataan itu salah nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala itu dia tinggal sedikit berkaitan dengan kata-kata Syekh sebelum ni. Kita terus pergi ke kata-kata Syekh yang berikutnya, muka surat 291. Kata Syekh, keupayaan yang mewajibkan melakukan sesuatu perbuatan seperti memberi taufik kepada makhluk tidak boleh bersifat dengannya adalah terhasil bersama perbuatan. Manakala keupayaan dari aspek kesihatan, kelapangan masa boleh melakukannya dan adanya alat-alat adalah berlaku sebelum berlakunya perbuatan, dan ia tertakluk dengan kitab seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia kata dia berbelit sikit, kata terjemahan dia. Kalau tengok dalam terjemahan yang satu lagi disebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemampuan yang menjadikan seorang dapat melakukan sesuatu dengan pertolongan Allah tidak sahaja disifatkan kepada makhluk. Semuanya kemampuan itu seiring dengan perbuatannya. Adapun kemampuan daripada sudut kesihatan, kelapangan, kemampuan, cukup alat, semuanya itu berlaku sebelum perbuatan. Maka bahagian inilah yang tertakluk kepada sasaran firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan sesuatu melainkan mengikut kadar kemampuannya. Apa maksud nama Allah Subhanahu wa taala? Itu wal istita'ah, kemampuan. Orang kata mampu, tak mampu, katakan tak mampu ni macam mana, katakan. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala taklifkan ke atas kita ni, yang wajib, kita pergi yang wajib dulu. Yang wajib kita kata adalah berdasarkan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, katakan adalah berdasarkan kemampuan. Kalaulah kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj itu
tidak naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atas nasihat Nabi Musa alaihi salam, maka hari ini kita kekal dengan 50 waktu solat. Maka tentunya manusia hari ini tidak mampu untuk melakukan seperti mana yang dikatakan oleh Nabi Musa AS. Maka tinggallah, kita kata akhirnya tinggallah 5 waktu salat. Tinggallah 5 waktu salat. Dan apa yang ditakdirkan Allah 5 waktu salat ini adalah pada logiknya dalam hati Allah, pada nas, berdasarkan nas dan logiknya tuan, memang mampu manusia untuk melakukan. Kalau berapa masa yang diambil untuk solat 5 waktu sehari semalam berbanding dengan waktu yang lapang untuk dia. 5 waktu solat satu hari satu malam tuan, berapa minit? Satu fardu kita kata 5 minit. Kalau semayangnya 5 minit, kita katakan satu fardu, ambil kita kata 10 minit lah katanya. 10 minit untuk solat fardu. Kita ada 5 fardu salat, baru 50 minit daripada 24 jam. Kita ada lagi 23 jam 10 minit dari sunat. Dan persentage kita katakan peratusan untuk salat tu dalam hati Allah hanya berapa persen sahaja daripada 24 jam tu. Kurang 10% daripada masa yang dia ambil untuk salat. Adakah itu berat? Kalau orang yang mengatakan berat itu sebenarnya dalam hati Allah adalah mereka yang dipanggil orang-orang yang munafik, waliyazbillah, orang-orang yang fasik. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat kecuali orang-orang yang benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat nak solat maghribnya, isyaknya katakan. Lagi-lagi solat apa ni kita kata solat isyaknya. Solat subuhnya tuan-tuan. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan yang menjadikan seorang itu dapat melakukan sesuatu dengan pertolongan Allah itu tidak disifatkan kepada makhluk. Maknanya kita kata yang maksud kemampuan yang kita kita miliki itu bukanlah maknanya kita miliki, maknanya kemampuan yang dimaksudkan ialah daripada sudut kesihatan, kelapangan, kemampuan, cukup alat, semua itu berlaku sebelum perbuatan. Kalau ikutkan dalam syarah kita kata, dalam syarah nas kata Imam tadi, keupayaan, tenaga, berkuasa dan kelapangan adalah lafaz yang mempunyai makna yang hampir sama. Keupayaan terbahagi kepada dua sebagaimana yang disebut oleh Syekh rahimahullah taala Imam Tahawi. Ia merupakan pendapat sebahagian besar ahli sunnah wal jamaah dan merupakan pendapat pertengahan di antara Qadariyah dan Mu'tazilah. Keupayaan tidak berlaku kecuali sebelum melakukan perbuatan. Kemampuan tu, keupayaan itu tidak berlaku kecuali sebelum melakukan perbuatan. Mereka ditentang oleh sekumpulan dari ahli sunnah dengan mengatakan bahawa keupayaan itu hanya ada bersama dengan perbuatan. Ini konsep kita kata bila berdepan dengan ahlul kalam ni tuan-tuan, letih katakan. Ada, ini letih katakan. Tetapi ulama telah menjawab ini bab kemampuan ini. Pendapat kebanyakan ahli sunnah ialah manusia mempunyai keupayaan. Ia menjadi paksi bagi suruhan dan larangan. Keupayaan inilah kadang-kadang berlaku sebelum perbuatan dan ia tidak semestinya bersama dengan perbuatan. Keupayaan yang menghasilkan perbuatan mestilah ada sama-sama perbuatan, adapun tidak harus berlaku perbuatan tanpa keupayaan. Konsepnya senang nyatakan. Kita nak buat satu mesti ada kemampuan.
Kadang-kadang kemampuan itu berserta dengan perbuatan. Kita sebagai contoh nama Allah Subhanahu wa taala. Dah masuk waktu tu, azan dulu. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan, kita kata keupayaan, semua ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala antara yang kita kata dibahaskan dalam konteks akidah katakan. Sebab ada yang berpandangan bahawa kemampuan itu selepas perbuatan. Ada yang kata kemampuan itu sebelum perbuatan. Ada yang mengatakan nama Allah Subhanahu wa taala kemampuan itu bersama dengan perbuatan serentak katakan. Dalam istilah katakan. Sebab itu dia kata apa yang saya sebutkan tadi, Syekh sebut nama Allah kemampuan itu ada yang dalam syarak, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kemampuan itu dengan mati Allah Subhanahu wa taala sebelum perbuatan. Dan ada yang kita kata seiring dengan perbuatan katakan.
Berbanding dengan kumpulan-kumpulan yang dipanggil Mu'tazilah ataupun Qadariyah, mereka bertanggapanlah lain. Waliyazbillah. Kewajipan sesuatu itu namanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui akan kemampuan seorang. Contohnya pelaksanaan haji kan, mengatakan Allah sebut dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas manusia itu mengerjakan haji ke Mekah. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas orang yang mampu untuk melakukan ibadah tersebut. Kalau orang tu tak mampu, falau lam yastati' illa man, kalau dia tak mampu, adakah kewajipan haji itu namanya Allah Subhanahu wa taala luput? Tidak, kewajipan haji itu tetap ada, tapi bagi individu itu namanya Allah, dia tidak menjadi kewajipan lagi. Dia tidak menjadi kewajipan lagi. Belum. Sebab apa? Sebab dia belum mampu. Sebab tu ulama sebut, lakinnal hajj qad wajaba illa ala man hajj wa lam yu'aqib ahadan an tarkil hajj. Maknanya orang yang meninggalkan mengerjakan haji tadi dengan sebab tidak mampu itu, maka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sewaktu dengannya. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak lagi contoh-contoh yang lain. Contohnya dikatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala setakat mana yang kamu mampu. Fa aujaba taqwa bihasbi istita'ah, Allah mewajibkan ketakwaan itu bergantung kepada kemampuan. Bertakwa kepada Allah ni mengikut kadar kemampuan kita. Ada orang mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jangan dia kata benda yang wajib itu, contohnya salat 5 waktu, Ustaz saya tak mampu buat 5 Ustaz, saya mampu buat 3 je, katakan. Kan kita Allah suruh kita bertakwa setakat yang kita mampu je. Boleh tak saya buat 3 je, katakan, daripada 5. Itu tak betul, katakan. Itu perkara yang wajib itu namanya Allah Subhanahu wa taala memang dah berdasarkan kemampuan manusia, tak boleh tolak dah, katakan. Tetapi yang additional itu namanya Allah Subhanahu wa taala boleh. Contohnya kalau contoh bukan kita kata dalam keadaan semayang kan, kita semayang fardu, kita Nabi kata salli qa'iman, semayanglah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'ida, tak mampu berdiri boleh duduk. Maka itu ada kaitan dengan kemampuan, ya kan. Bab fardu tak boleh kata saya tak mampu Ustaz nak buat solat, tak boleh. Orang Islam tidak ada istilah kita kata tidak mampu untuk solat fardu itu yang wajib, untuk khususnya solat fardu ni tuan. Tapi ada amalan ibadah yang kita kata memang disyaratkan kemampuan. Nak sedekah duit tak ada, nak sedekah mana, katakan. Nak bayar zakat contohnya tuan-tuan mata, duit pun tak ada, nak bayar zakat mana? Harta tak ada, nak bayar zakat macam mana? Sebab itu ada setengah-setengah kemampuan itu diletakkan sebagai syarat untuk nak melakukan ibadah. Ada setengah kita katakan kemampuan itu kita kata dia kita kata tidak boleh dijadikan sebagai syarat, katakan mesti buat, katakan. Salat tu wajib, mesti kena buatlah. Nanti kita akan bincangkan lagi dengan nama Allah sebab nak bagi jelas apa yang dimaksudkan nama Allah al-istita'ah, kemampuan berserta dengan amalan. Istita'ah ni bersama dengan amalan. Istita'ah selepas perbuatan itu. Kerana sebelum nak jelaskan yang ahli sunnah wal jamaah, kita kena tahu dulu yang tak betul ni macam mana, katakan. Nanti kita akan pergi
cerita lebih lanjut lagi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda ni kena nak kena faham betul-betul, nak kena jelas katakan. Sebab kadang-kadang ialah katakan takut kita silap faham, nanti kita pula berpegang dengan pandangan Qadariyah dengan Mu'tazilah pula katakan. So saya kena jelaskan betul-betul nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak nas-nas Al-Quran yang mana kadang-kadang dipergunakan untuk pemahaman yang menyeleweng oleh golongan-golongan yang yang membawa kepada kita kata masalah masih lagi berkaitan dengan benda ni, berkaitan dengan masalah qada dan qadar, perbuatan hamba, af'alul ibad, menyatakan khalqullah wa kasbu minal ibad. Tadi saya sebutkan pada awal tu nama Allah, nanti kan orang salahkan takdir apa semua, katakan bila dibuat satu kejahatan dia salahkan takdir, bukan dia nak buat tapi takdir yang suruh. Jadi benda-benda tu nama Allah Subhanahu wa taala kita kena faham baik-baik apa yang insya-Allah nanti saya cuba rumuskan balik atau ringkaskan balik apa yang disebut oleh Syekh kat sini supaya kita lebih jelas berkaitan dengan al-istita'ah, kemampuan yang dijelaskan oleh Syekh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Ucap pangkalnya kita kata kemampuan itu yang disarankan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata tadi ialah keupayaan itu tidak berlaku kecuali ia merupakan pendapat sebahagian besar Ahlussunnah, merupakan pendapat yang pertengahan. Kalau Qadariyah ni dia kata keupayaan tidak berlaku kecuali sebelum melakukan perbuatan. Mereka ditentang oleh sekumpulan Ahlussunnah. Jadi kita faham yang tu dululah, katakan. Qadariyah dengan Mu'tazilah dia berkata keupayaan tidak berlaku kecuali sebelum melakukan perbuatan. Itu yang kita kena pastikan, jangan kita faham kat situ. Katakan. Takut nanti kan bila kupas lebih lanjut nanti kan takut lagi salah faham, katakan. Keupayaan tidak berlaku kecuali sebelum melakukan perbuatan. Itu pandangan yang disebut oleh Qadariyah dan Mu'tazilah. Mereka ditentang oleh sekumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan mengatakan bahawa keupayaan itu hanya ada bersama dengan perbuatan. Pendapat kebanyakan Ahli Sunnah ialah manusia mempunyai keupayaan, ia menjadi paksi bagi suruhan dan larangan. Yang ini yang kebanyakan Ahli Sunnah pegang, ialah manusia mempunyai keupayaan, ia menjadi paksi bagi suruhan dan larangan. Keupayaan ini kadang-kadang berlaku sebelum perbuatan dan ianya tidak semestinya bersama dengan perbuatan. So dia gabungkan kalau Mu'tazilah kata sebelum, semua sebelum, ada sebagian kata semua selepas ataupun bersama. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah dia kata ada yang sebelum, ada yang kita kata bersama, katakan. Kalau yang pegang keupayaan selepas perbuatan tu nama Allah selepas perbuatan itu lagi batil lah, katakan. Nanti kita akan lihat kupasan lebih lanjut lah, katakan, untuk penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan topik ini. InsyaAllah saya cuba ringkaskan dan jelaskan lebih mendalam pada masa yang akan datang, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Setakat itu saja yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan. Mari kita berdatangan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.